raga merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak 600 tahun dahulu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 Masihi. Ia dimainkan dalam bentuk bulatan atau lingkungan dan menggunakan bola rotan yang diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam dengan 2 atau 3 lapisan. Dimulakan apabila seorang pemain melampung bola kepada rakannya dan setiap pemain akan bergilir-gilir menimbang bola dan mengawalnya dengan baik supaya tidak terjatuh. Jika bola itu terjatuh, pusingan tersebut akan ditamatkan dan dikira kalah. Selain dijadikan sebagai aktiviti senaman masyarakat, sepak raga juga menjadi alat dan wadah perpaduan kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat beberapa aktiviti dan pertandingan sepak raga yang diadakan di peringkat kampung atau taman perumahan yang melibatkan penyertaan pelbagai masyarakat yang berbeza kaum. Congkak merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu. Di papan congkak terdapat rumah dan kampung. 7 biji guli dimasukkan ke dalam setiap lubang di papan congkak. Pemain pertama boleh memilih satu lubang bahagian mereka untuk memulakan permainan. Pemain akan memasukkan guli ke dalam setiap lubang dilalui mereka kecuali rumah pemain lain. Pada guli yang terakhir, pemain boleh menyambung dengan mengambil kesemua guli di dalam lubang tersebut. Giliran pemain berakhir apabila guli terakhir dimasukkan ke dalam lubang yang kosong. Jika ini berlaku, pemain seterusnya boleh memulakan giliran mereka. Langkah yang sama dilakukan. Permainan berlanjutan sehingga kesemua biji guli dimasukkan ke dalam rumah masing-masing. Pemain akan dikira pemenang apabila mengumpul biji guli yang paling banyak. Batu seremban menjadi salah satu permainan yang popular dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak. Justeru, mari kita lihat apakah yang menjadi daya tarikan permainan ini. Sejarah batu seremban. Selain dari nama batu seremban, sebutan batu selambut turut digunakan oleh masyarakat Melayu. Bahkan, batu selambut disebut oleh masyarakat Melayu di daerah utara dan pantai timur. Batu seremban amat sesuai dimainkan oleh kanak-kanak perempuan kerana ianya bersifat lembut dan penuh keayuan. Walau bagaimanapun, seiring berkembangnya zaman, ianya relevan dimainkan oleh kanak-kanak lelaki juga. Cara bermain batu seremban. Jumlah ahli sebanyak 5 orang diperlukan dalam permainan ini. Terdapat 5 hingga 10 butir set anak batu. Jumlah penggunaan batu bergantung kepada keinginan para pemain sendiri. Satu butir dinamakan ibu. Fungsi batu ibu adalah untuk memudahkan sesi mengutip batu-batu yang lain. Permainan batu seremban bukan sahaja dimainkan oleh kanak-kanak Melayu, namun ianya turut dimainkan oleh kanak-kanak daripada kaum yang lain. Dengan adanya kepelbagaian bangsa dalam sesuatu permainan seperti batu seremban, elemen perpaduan akan terbentuk dengan jayanya. Boleh? Oh, mulalah Devi. Ya.
Ha, aku pula. Aduh. Tunggu dulu. Yang belum kalah lagi, Mak. Tunggulah saya kalah dulu. Devi, mula. Cepatlah. Sana. Ya. Ya. Wah, hebatlah Devi. Kita berbalik pula kepada permainan tradisional masyarakat Cina. Mahjong menjadi antara yang paling digemari. Rasionalnya, permainan mahjong digemari sehingga kini kerana ianya memperoleh sambutan yang menggalakkan. Oleh itu, mari kita lihat apa yang menjadi daya tarikan bagi permainan tradisional masyarakat Cina ini pula. Sejarah Mahjong. Permainan mahjong berasal dari tanah besar Cina. Bahan-bahan yang digunakan adalah keping kad atau plastik tebal berbentuk segi empat bujur. Setiap buah diberi nama Bing, Tiao dan Wan. Keseluruhan jumlah buah ialah sebanyak 144 biji. Cara bermain mahjong. Sebanyak 13 jubin diterima setiap pemain. Mereka akan mendedahkan tangan untuk memenangi 14 jubin. Setiap masa sepanjang permainan bermula, pembuangan jubin hendaklah dilakukan untuk menentukan siapa pemenang akhir. Elemen perpaduan kurang jelas dalam permainan mahjong kerana masyarakat Melayu dilarang memainkannya. Akan tetapi, masyarakat daripada etnik-etnik lain masih memainkannya, di samping memupuk komunikasi yang baik antara satu sama lain. Dia asal dari China, lepas tu dia sekarang sudah sampai banyak negara. Malaysia ada, Taiwan ada, Singapura, Europe country pun ada, Amerika, France semua sudah ada. Yoyo Cina ni senang-senang saja, hanya kena dua peradan. Satu yoyo, dari satu stick dengan itu string, yang kayu dengan tali saja. Dua peradan saja. Ho-ho merupakan sebuah permainan tradisional
yang berasal daripada Maharashtra, iaitu sebuah negeri di India. Selain daripada Kho-Kho, ia juga dikenali sebagai Ratra. Ia merupakan pengubah suaian daripada permainan lari dan kejar. Ia diinspirasikan daripada sebuah babak di dalam kisah Mahabharata, di mana Abhimanyu, iaitu seorang pahlawan, telah berjaya menembusi barisan pertahanan tentera Cakrawuya. Abhimanyu berjaya menembusi barisan pertahanan tersebut, tetapi dia tidak berjaya melepaskan diri. Dia telah menyebabkan kerosakan yang banyak dan akhirnya dia dibunuh oleh tentera-tentera tersebut. Mereka mendapat ilham untuk mencipta sebuah permainan tag daripada babak ini. Untuk cara permainan Kho-Kho, pertama sekali, gelanggang bagi permainan Kho-Kho ini ialah petak padang yang berkeluasan 27 darab 15 meter. Bagi permainan ini, dua kumpulan akan berlawan dalam satu perlawanan. Setiap kumpulan mempunyai 9 pemain yang akan bermain bagi satu perlawanan. Kabadi. Kabadi merupakan permainan tradisional masyarakat India. Dua pasukan dibentuk yang mana terdiri daripada 7 orang pemain. Permainan dilangsungkan selama 20 minit hingga 5 minit setengah untuk rehat semasa pertukaran gelanggang. Satu pasukan akan menghantar penyerang kepada pasukan pihak lawan bertujuan untuk menyentuh salah seorang daripada pemain pihak lawan sebelum patah balik pada pasukannya. Pemain yang telah disentuh akan terkeluar meninggalkan padang. Sementara itu, pihak pertahanan membentuk sebuah rantai berpegangan tangan antara satu sama lain. Jika terputus, salah seorang pemain pertahanan akan meninggalkan padang. Sasaran pertahanan adalah menghentikan penyerang dari balik ke pasukannya. Setiap pemain yang terkeluar, pihak lawan akan mendapat mata. Pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang.